Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula bersabda, orang yang mengatakan bahawa dirinya bertaubat tetapi bukan pemaaf dan sentiasa berdendam, maka orang itu belum lagi dikatakan bertaubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut di antara tanda-tanda orang yang bertaubat, dia mesti pemaaf. Yang kedua, dia mesti berlapang dada. Maksudnya dia tak ada dendam, tak ada dah dalam jiwa dia perasaan dendam yang berpanjangan. Ini di antara tanda-tanda orang yang bertaubat. Rasulullah sebut dia dah mula jadi pemaaf. Hidup dia sentiasa tak pernah nak melekat dalam jiwa dia perasaan terguris. Orang Melayu kita kan dia sebut, luka di luar senang sembuhnya, luka di dalam Allah sajalah yang tahu. Ini perasaan yang orang Melayu kita diajar. Luka dalam ni tak boleh nak sembuh dah. Dia kerana apa dia? Kerana dia lama sangat, dalam sangat, katanya mereka sebut. Rasulullah kata tak. Rasulullah kata, kalau kamu seorang yang bertaubat dalam hidup kamu, luka dalam pun sembuh. Bukan luka kat luar saja. Luka dalam kamu tu jangan kamu ungkit-ungkit, jangan kamu sebut-sebut. Bila kamu sebut-sebut, kamu ungkit-ungkit, tanda apa dia? Tanda kamu ni belum lagi seorang yang bertaubat. Orang yang bertaubat, dia tak suka mengungkit. Orang yang bertaubat dalam hidup dia, dia menjadi seorang yang pemaaf dalam hidup dia. Yang lepas, ditutup cerita-cerita lepas. Dia tak akan sebut dan ulang lagi cerita-cerita lalu dalam hidup dia. Kerana kita ni tak hidup ke belakang, tetapi kita hidup ke depan. Suatu siapa-siapa yang dia berjalan, dia mengundur, dia akan terlentang. Tetapi siapa yang hidup dia berjalan ke depan dengan penuh tegak pada tuadan dia. Dia tak akan rebah. Kerana apa dia? Kerana dia sentiasa memandang positif dalam hidup. Hidup ni jangan biarkan dendam kita ni lama. Jangan. Bila kita dendam lama, tanda taubat kita belum diterima. Belum lagi kita dekat dengan Allah. Lalu bagaimana nak suruh kita ni sentiasa dalam hidup kita diterima taubat kita? Maafkanlah dan tutuplah cerita-cerita lama dalam hidup. Jangan kita ungkit dan ungkit, jangan sebut-sebut. Kadang-kadang berkelahi benda yang bukannya besar sangat pun, berebut buah mempelam je dia panggil. Tak malu ke kita depan Allah? Berkelahi dengan jiran kan, dendam tu lama, buah mempelam, pokok mempelam tu pun dah mati dah. Tapi nak sebutnya dendam tu panjang sangat. Bila dendam tu panjang sangat, taubat kita tidak diterima di sisi Allah. Jangan demikian dalam hidup kita. Orang yang mengatakan bahawa dirinya bertaubat tetapi dia belum lagi mengubah pakaiannya, maka orang itu belum lagi dikatakan bertaubat. Tanda-tanda orang taubat apa dia? Mengubah pakaian dia. Maksud mengubah pakaian ni, cara hidupnya. Mengubah cara hidup dia dalam diri dia. Sama ada dia sebelum daripada ni, cara hidup dia ni kan, misal contohnya dia ni payah untuk datang semayang berjamaah. Tapi bila dia bertaubat, dia senang datang semayang berjemaah. Itu tanda orang bertaubat. Maknanya dia mengubah cara hidup dia. Ataupun yang dimaksudkan pakaian tu pakaian betul. Ramai orang sebelum daripada ni, dia dalam keadaan terdedah aurat dia. Tapi bila dia sebut dia taubat, dia mesti mengubah daripada tak tutup aurat kepada tutup aurat. Jaga pada tubuh badan dia. Ini tanda orang taubat. Rasulullah sebut tanda lagi orang bertaubat, mengubah pakaian dia. Mengubah pakaian ni, ulama bincang ada dua. Sama ada rentak cara hidup dia, ataupun yang kedua, memang betul pakaian dia tu sendiri. Pakaian kita ni, ada pakaian yang menjolok mata, ada pakaian yang terdedah aurat, pakaian yang nipis, misal contohnya pakaian yang melekat tubuh badan kita. Ini mendedahkan aurat kita. Islam diajar ubah pakaian kamu daripada pakaian yang kamu tak tertutup aurat kamu ni tak tertutup dengan pakaian kamu, maka kamu ubah pakaian kamu menjadi semakin soleh, semakin solehah, dipanggil demikian. Para hadirin sekalian, tengok contoh yang mudah pakaian yang menutup aurat, permaisuri agung kita. Ini di antara contoh yang mudah dipanggil. Daripada cuba tengok dia daripada dulu, kemudian berubah pakaian. Maknanya ini salah satu tanda yang patut dicontohi, dipanggil. Yang ni
dalam hidup kita pun sama jugalah. Dalam hidup kita ni, orang yang bertaubat ni orang yang hidup dia dalam keadaan yang dia mengubah cara berpakaian dia ataupun cara pergaulan dia, cara bentuk dia dengan siapa sahaja pun dia jaga tubuh badan dia. Kemudian orang yang mengatakan bahawa dirinya bertaubat lagi tetapi dia belum lagi mengubah majlisnya, kawan-kawan dia, maka orang tersebut belum dikatakan bertaubat. Yang ketiga, Rasulullah kata orang yang bertaubat ni dia mesti mengubah kawan-kawan dia, kawan-kawan yang dia sentiasa bersama dengan mereka semua. Jangan duduk dalam WhatsApp group yang tak baik. Masukkan dalam grup WhatsApp group Mardiyah ni senang kita. Maknanya kita masuk yang disebut oleh Abang Jai tadi, bagi tahu pada kita tadi, ni ada grup WhatsApp yang baru, yang bagus-bagus masuk. Manakala grup WhatsApp yang buruk-buruk, tinggalkan, left grup tersebut. Jangan duduk dengan mereka. Fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Jangan duduk bersama dengan grup-grup yang merosakkan, sehinggalah mereka mengubah diri mereka menjadi semakin dekat dengan Allah. Allah dah pesan dah, innakum idzam misluhum. Kalau kamu duduk juga dalam grup WhatsApp yang demikian, kamu sebahagian daripada mereka. Jangan kita duduk demikian. Zaman kita ni, kalau kita ada orang yang nak jadi friend, masuk dalam friend list kita, di kalangan dalam Facebook ke, dalam Instagram ke yang buruk-buruk, tengok dia, kalau dia merosakkan wall kita, merosakkan yang disebut dengan apa dia, dinding-dinding dalam Facebook kita dan Instagram kita, remove mereka cepat-cepat. Jangan biarkan mereka berada di kalangan dipanggil dalam grup kita ni sendiri. Kerana kalau tidak, kita sebahagian daripada mereka tersebut. Allah pesan demikian pada kita. Rasulullah pun pesan, jangan berkawan dengan orang yang tak baik. Jika kamu berkawan dengan mereka tersebut, nescaya kamu akan jadi sebahagian daripada kalangan mereka.